Assalamualaikum Puan. Nama saya Azura. Saya nak puan mengenai bagaimana human resource ni ambil bekerja. Okey. Puan, boleh saya tanyakan apakah nama perempuan? Okey. Nama saya Puan Zuraida binti Sarif. Jawatan saya adalah penolong kanan pengarah custom dan UK48. Okey, dari bahagian khidmat sumber manusia JKDM Pahang. Okey. Sudah berapa lama Puan bekerja di bahagian sumber manusia? Dalam 10 tahun. Okey. Okey. Apa Puan, terima kasih Puan kerana sudi untuk ditemu ramah. Okey. Soalan saya yang seterusnya adalah apakah ujian-ujian yang dijalankan untuk yang dilakukan contohnya untuk jawatan pengambilan untuk jawatan WK41 ke 41 contohnya. Okey, untuk pengambilan WK41 kita mengambil disiplin daripada degree ataupun ijazah any disiplin lah. Tak kisahlah dia daripada perakaunan ke, ijazah daripada sains ke, tak ada masalah sebab custom ni dia pengambilan WK41 bermula daripada syarat dia memiliki ijazah sarjana muda. Lepas dia minta okey. Untuk pengambilan WK41 ni Jabatan Custom, jadi semua yang berminat untuk memasuki jawatan 41 perlu mengisi online SPA 8I sekarang SPA 8I. Di sana kena isi semualah dia punya sijil SPM, kalau ada diploma akan masuk diploma ataupun degree dan pengalaman bekerja. Daripada situ sistem akan select, akan pilih secara yang ada kriteria dia lah kan. So sekurang-kurangnya dia kena ijazah sarjana muda 3 poin dan ke atas, bukan 2 poin kita tak nak ambil terima. So daripada situ sistem akan panggil untuk ujian online. Okey, ujian online tu meliputi pengetahuan matematik, bahasa Inggeris dan sistem pencukaian di dalam Malaysia. So 3 ni dan satu lagi ujian psikometrik. So daripada 4 topik ni kalau dapat 85 dan ke atas akan dipanggil terbuka. Okey. Selepas saringan daripada online tu kita akan panggil untuk ujian fizikal. Biasanya ujian fizikal ni kita mesti tengok kita ada ujian penglihatan. So kita kena tengok spek, ketebalan spek kita. Sebenarnya dia ada range lah. Kalau tak salah saya 200 ke bawah masih diterima Okey. Ujian penglihatan yang A, B, C macam tu lah kan. Lepas tu ujian kecerdasan. Ujian kecerdasan ni satu kita ada lari pada saat saya 50 meter macam tu lah. Ada tempoh yang saya tetapkan. Okay. Lepas tu lompat. Lepas tu tak silap saya latihan kawat tu simple lah, tetapi sebab kita nak tengok sama ada pegawai ni boleh berkawat atau tak kan, sebab kita takut ada calon yang semput kan. So kita tak nak. Sebenarnya ujian kawat ni sebenarnya kita nak tengok dia semput ke apa, sebab ujian kawat at least 5 minit non-stop. Okay. Lepas tu ujian BMI siapa naik masuk je bawah daripada tak silap saya lah 45 dan ke atas lah. So jangan lebih daripada 55 macam tu lah. So saya tak silap macam tu. Lepas tu
Pemeriksaan tubuh badan ni kita tak sebenarnya tangan, kaki kita nak tengok scar ataupun kalau dekat sini kita tak nak ada macam kesan. Ada satu calon ni yang baru ni dia jatuh motor, betul ada kesan kat sini. Lelaki tak nak. Sebab dia pakai uniform, pakai lengan pendek lelaki. So kita tak nak benda-benda yang, tapi tak adalah sampai pemeriksaan sampai dalam tu. Maksudnya tangan dan dari sini Secara luaran. Lepas tu ujian pendengaran kita mesti ada. Okey, apa relevannya, apa tujuan untuk kita gunakan ujian-ujian tersebut, Puan? Sebenarnya ujian ni untuk kita pastikan bahawa calon yang kita pilih dipilih tu cergas, tidak ada penyakit seperti semput, ada masalah macam ada satu calon tu tempang. So kita tak nak fizikal mesti perfect. Kita tak nak orang yang lebih BMI. Kita tak nak. Lepas tu ketinggian pun dah ditetapkan supaya dia bila pemilihan pegawai cerdas. Yang pertama dia lulus ujian tu knowledge dia okey. Yang kedua kecergasan. Sebab membantu kita nak betulkan image Jabatan Kastam tu perfect. Sempurna, kita tak nak ada tiba-tiba rendah pula. Sebab sebelum dulu pengambilan ni ujian kecergasan kastam, kata siap saya dah dekat 7 tahun. Sebelum tu tak ada fizikal. Dah 7 tahun. Sebab ni adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh JPE untuk badan beruniform. Tak kira dia ambil polis ke, tentera ke, penjara ke, immigration, semua wajib menjalankan ujian kecerdasan. Untuk sebab itulah kita takut orang tiba-tiba rabun teruk. So masalah juga sebabnya rabun warna. Sebab custom kepakaran kalau rabun teruk ni sebab kita nak mengendalikan senjata susah. Kan suruh tembak dekat kaki, tiba-tiba tembak ke kepala. Tak, benda-benda tu penting tau, orang tak nampak dia punya tu. Puan, macam dengan ujian psikometrik ni kan? Psikometrik ni untuk kita tahu orang tu sebenarnya mental dia okey ke tak okey. Lepas tu dia ada common sense. Bila buat kerja mesti ada common sense. Sometimes dia terlampau rigid tak boleh. Sebab psikometrik ni kita nak tahu psikologi seseorang tu menangani isu-isu semasa ke depan. Contoh orang kata buang sampah, kita tengok ada setengah orang buang, ada setengah ambil dan buang. Itu markah. Ada setengah biar je lah, bukan sampah buat. Lepas tu contohnya ada binatang tepi jalan cedera, apa common sense dia? Soalan-soalan psikometrik sebab saya tengok benda-benda ni kita nak tengok sifat dari dalam. Luaran tu penting tau. Dulu psikometrik ni tidak diberi penekanan. Sekarang ni kalau boleh kita nak, sebab zaman dah berubah. Dulu persepsi orang awam terhadap pejabat awam ni malas, tak nak perubahan. So bila psikometrik ni kita tengok dari segi mental dia, dari segi dia tahan tak dengan pressure dari dalam dan luar. Sebab custom kerja dia berhadapan dengan public. Sama ada kecukaian atau perjalanan padan memang public. So benda-benda ni sebenarnya markah paling tinggi kita nak dekat psikometrik. Kira kalau dia lepas pada ujian kecerdasan kira bonus lah sebenarnya. Bonus. Sebab satu contoh lah pada early pada tahun lepas, Disember terlepas kita ada buat pengambilan. Yang layak untuk masuk custom adalah 20,000. Tapi bila masuk dekat ujian bertulis dah jadi 16,000. Daripada 16,000 tu kita tengok pula psikometrik dah jadi 8,000. Yes. Daripada 8,000 tu akan dipanggil fizikal. Fizikal tu memang strict gila.
Daripada fizikal tu, saya akan panggil temuruga biasanya dalam 4,000 satu Malaysia, pengambilan adalah 10% daripada 4,000. 400 tu. Yes. 400 tu memang semua 400 ataupun ada Depends pada keperluan. Depends. Okay. So contohnya apa tu, interview akan dijalankan di setiap negeri. Tapi penemuruga akan di cross. Macam Pahang akan tukar ke macam saya akan temuruga ke Putrajaya 3 hari, lepas tu cross pergi Kuantan pula. So dia biasanya pengambilan tu 2 minggu. Satu hari untuk 2 bilik tu, satu hari satu saja channel dia. Yes. Interview tu. Interview dalam 45 minit. Okey, bang, kalau dah lepas, dia kata dia dah lepas semua ujian kecerdasan, seterusnya dia akan pergi ke ujian, dia akan pergi ke Panggil temuruga. Okey, dalam panggilan temuruga tu, apa yang soalan-soalan yang selalu? Okey, biasanya kita kena tahu, kita kena prepare. Bila kita masuk satu jabatan, kita kena tahu apa jabatan tu buat. Banyak calon-calon ni, dia tak baca. Sebenarnya kami zaman sekarang senang, internet. Lama kan, baca. Apa peranan custom? Orang boleh tukar dengan immigration, tangkap orang parti. Dan banyak juga orang tak tahu peranan custom. Orang tahu dekat airport dengan port. Dia tak tahu yang inland yang mengendalikan cukai. Kelemahan dia, calon tak membaca, tidak tahu. Sebenarnya bukanlah baca secara detail, secara general. Apa custom buat? Apa perbezaan cukai custom dengan cukai dikendalikan oleh lembaga asing? Itu benda-benda basic. So sekarang apa isu terkini pasal percukaian? Dulu GST, sekarang kita dah tukar kepada SST. Apa perbezaan? Tanya soalan-soalan benda macam tu je. So lepas tu kita tanya visi. Sometimes orang tak buat, tak study lah. Okay. Bagaimana Puan, kalau macam dia dah lepas daripada segi-segi semua ni, ujian-ujian ni, tapi dia macam dari segi penampilan dia, dia meyakinkan ataupun Okey, untuk pertama kali kita akan tengok, first kita akan tanda tau. Bila cara masuk untuk temuruga, kita akan tanda satu level height. Kadang tu orang boleh adjust dekat fizikal. Masuk je sama, tik. Sama dah atas, tik terus. Masuk kan? Masuk je temuruga tu. Pintu je kita dah ada satu tanda. Okey, baiklah. So biasanya masa panel temuruga tu akan dikendali oleh pegawai pengurusan KPSM, pengurusan dengan wakil dari GPA, SPA. Dia ada 2 orang. Satu, kalau jabatan untuk custom, wakil custom macam contohnya saya akan tanya berkaitan dengan custom saja. Kalau yang SPA, wakil daripada SPA, dia akan tanya pasal kerajaan, pasal general knowledge. General knowledge penting, terutama isu semasa. Sebab sometimes ada juga kes yang kita tengok calon dia semua di list dari tahun pertama sampai tahun ke-4 di list, tetapi awak tak ada general knowledge, tak boleh. Maknanya daripada segi akademik dia cemerlang. Yes. Tapi daripada segi pengetahuan dia sangat kurang kan? Sangat kurang, dan itu menunjukkan calon yang tidak sesuai. Maksud you berada di kepompong you tak ambil tahu. Tak tahu pasal isu semasa. Lepas tu orang overconfident pun kita tak tahu. Okay, kenapa tu Puan? Overconfident ni dia terlampau study, dan dia orang yang tidak bila bekerja, dia orang yang tidak boleh ditegur. Dia macam aku hebat. Sebab bila knowledge dia bagus, waktu kita dia macam ni, kita kena dalam temuruga tu kita kena be professional, tidak terlampau menunjuk, tidak terlampau tak boleh buat. Sebenarnya benda tu
cara kita nak ambil. Sebab untuk penduga custom ni kita diberi latihan. Kita kena at least 16 jam kita dalam psikologi. Yang kita akan adakan dekat Akademi Custom dekat Melaka lah. Jadi kita tengok body language dia, waktu kita menduga setengah tu, kalau dia bergerak sana bergerak sini, maksud dia tak confident, tak selesa, tidak. Ada yang overconfident memang tak boleh, yang bertubuh. Banyak kriteria yang itu dilihat pada satu-satu calon kan. Tak semestinya pada akademik, tapi daripada segi psikologinya lah kan. Penting juga. Okey, saya faham. Lepas tu sekarang ni kan, zaman sekarang ni zaman orang kata belajar menggunakan internet. Okey. Apa kelemahan yang kita nampak sebagai penduga? Dia dipanggil pekerja cut and paste. Cut and paste ni bila kita beri satu-satu task,